Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudi hadir lagi dalam channel Radio 12 Malam. Okey. Ikut planning saya sebenarnya saya nak update dalam sehari sekali ataupun selang sehari pada jam 2 petang. Tapi ada juga komen yang beritahu kalau 2 petang ni nanti berlaga pula dengan satu lagi channel yang best. Dia upload pukul 2 petang. Channel Joe si Penglipur Lara. Untuk makluman saya follow rapat dengan Abang Joe ni ya. Memang follow. Saya suka cara dia bercerita yang bersahaja tu. Bab-bab toksik yang menghentam dia tu lantak dia lah. Tu cara dia bercerita. Takkan dia nak meniru orang tu lah. Tu cara dia sendiri. Jadi saya tak mau berlaga dengan channel channel Joe si Pelipur Lara. Jadi saya akan upload pada jam 2.30. Maknanya selepas dia saya pula lah. Kalau macam tu. Bye. Jadi baiklah, jom kita teruskan dengan kisah yang seterusnya. Saya ni anak peneroka Felda. Tak perlulah saya sebutkan Felda mana. Nanti mengundang pelbagai spekulasi pula. Kisah ni baru saja saya alami pada tanggal 7 September 2014. Amboi, kuat benar punya motor tu. Biasanya, penduduk kampung saya melupuskan sampah dengan dua cara. Pertama, jika setakat ada daun kering atau ranting patah, kami akan perun sahaja hingga menjadi abu. Tetapi jika sampah yang tidak boleh dilupuskan, kami meminta pihak majlis bandaran membantu kami mengangkut sampah ke tempat yang sewajarnya. Sampah-sampah ini akan dilonggokkan di kawasan terpencil di hujung kampung saya bagi mengelakkan bau busuk mengganggu penduduk setempat. Pihak majlis bandaran pula hanya membuat kutipan seminggu sekali saja. Saya walaupun sudah ada 2 orang anak kecil masih lagi tinggal dengan ibu bapa kerana mereka berdua sudah pun uzur. Sebagai suri rumah, tugas membuang sampah sememangnya menjadi kewajipan saya. Okey, kisah ni pasal seorang wanita. Ada ke suri rumah lelaki? Biasanya 2 atau 3 hari sekali saya akan berseorangan memandu ke tempat pembuangan sampah tersebut. Oleh kerana kawasan itu agak terpencil, tong-tong besar yang disediakan oleh pihak majlis bandaran lazimnya menjadi tumpuan pelbagai spesies monyet untuk mencari sisa makanan. Pada 7 September itu, saya memang agak sibuk sedikit berbanding dengan hari-hari yang sebelumnya. Ketika jam sudah hampir pada pukul 7 malam, barulah saya sempat hendak menghantar sampah ke tempat pembuangan itu. Ibu menasihati agar saya membuang sampah pada hari yang berikutnya. Tetapi dek kerana bau yang sudah menusuk hidung, saya beranikan diri jugalah untuk pergi juga. Oleh kerana waktu telah hampir maghrib, jadi saya langsung tidak terserempak walau seorang pun umat Muhammad di sepanjang laluan saya ke tempat itu. Malah haiwan seperti burung, tupai ataupun kucing, seekor pun tak ada yang melintas di depan saya. Mungkin semuanya sedang berzikir di sarang masing-masing sementara menunggu azan maghrib agaknya. Hati saya agak gusar dan berdebar-debar. Tiba di tong pembuangan, saya masih boleh melihat suasana keliling walaupun matahari semakin melabuhkan tirainya. Sebaik membuka but kereta kancil, saya mengeluarkan 2 buah tong yang penuh sampah dan bersedia untuk membuangnya. Tiba-tiba, seekor monyet yang sangat besar keluar dari timbunan sampah di dalam tong besar itu dan berdiri tegak serta menyeringai ke arah saya. Saya terperanjat dan hampir terlentang ke belakang. "Celaka engkau," seranah saya pada monyet itu. Tangan saya mencapai seketul batu dan membaling ke arahnya. Serentak dengan itu, saya dengar suara monyet-monyet lain dari pohon-pohon besar yang memagari kawasan sekitar bersahut-sahutan dengan nada yang meremangkan bulu roma. Bila pandang ke atas, tidak kelihatan apa-apa pun kerana suasana telah pun gelap. Saya pandang semula ke arah monyet besar yang saya baling tadi. Namun, makhluk itu sudah tiada lagi. Cepat-cepat saya membuang sampah yang saya bawa tadi dan meletakkan semula tong kosong ke dalam but kereta yang sudah sedia terenganga. Selepas menghidupkan enjin, saya dapati kereta bergerak dengan sangat perlahan dan sengit ke kiri, seolah-olah ada beban yang amat berat.
Saya tekan minyak sehinggalah enjin kereta mendurung-derung, tetapi pergerakannya bagaikan siput. Terlalulah perlahan. Dengan tidak semena-mena, kepulan asap hitam muncul lalu membentukkan lembaga menyerupai seekor monyet di sebelah tempat duduk saya. Berderau darah saya. Perasaan takut dan panik menerjah fikiran. Biar betul apa yang aku nampak ni, kata saya dalam hati. Apa yang saya buat ialah berusaha menggerak-gerakkan kereta, tetapi hampir tidak boleh. Rojanya bagaikan tipaku pada tanah. Asap hitam pula kian mengepul. Lembaga menyerupai monyet itu semakin besar dan jelas. Allah, saya terfikir Allah. Saya mula mendapatkan kekuatan. Fikiran mula stabil dan saya segera membacakan ayat-ayat suci yang terlintas di fikiran. Asap yang mengepul mula memecah dan akhirnya menghilang perlahan-lahan. Kereta saya boleh bergerak seperti biasa dan meluncur keluar dari laluan sunyi itu. Jam pula sudah hampir pukul 7.40 malam. Saya terus mengambil wuduk dan bersolat maghrib sebaik saja tiba di rumah. Langsung saya tidak beritahu ibu bapa saya tentang hal ini kerana khawatir mereka akan risau ataupun terkejut. Sumpah, sampai sekarang tidak ingin saya hendak ke tempat kotor dan terpencil itu lagi di dalam waktu yang remang senja seperti itu. Okey, baiklah. Cerita ni pendek saja ni. Baik, kita akan teruskan dengan kisah yang seterusnya. Kisah tangan besar hitam berbulu di tepi tingkap ataupun mengetuk tingkap mungkin kisah biasa yang anda pernah dengar. Dulu, saya agak skeptikal jugalah bila ada orang bercerita tentang tangan besar hitam berbulu di tepi tingkap. Namun, sejak kami sekeluarga mengalaminya sendiri, barulah saya percaya yang ianya adalah satu kenyataan. Memang benar-benar terjadi. Saya sebenarnya warga Singapura. Papa membeli sebidang tanah di kawasan Jalan Lombong, Kota Tinggi Johor. Sejak kecil hinggalah sekarang, di situlah kami berehat ataupun cuti panjang. Tempat itu tenang dan jiran-jiran pun ramah. Lamannya juga agak luas. Rumah sederhana besar itu mempunyai 5 buah bilik tidur. Di belakang rumah ada anak sungai. Airnya jernih. Itulah yang paling saya suka. Walaupun di hadapan rumah kami ada sebatang jalan besar, namun ia tetap bersuasana kampung. Lagipun, kawasan rumah kami di Kota Tinggi itu tidak berapa jauh dari lokasi air terjun. Pendek kata, gerek seh. Kalau hujung minggu, pasti ramai orang Singapura yang akan berkunjung ke air terjun itu. Rumah kami di Tampines. Tampines. Yang macam bunyi Tampin kan? Rumah kami di Tampines, Singapura. Betul kot. Adalah sebuah flat HDB yang agak sempit. Tidak ada banyak halaman. Agak bising dan sudah semestinya tidak bersuasana kampung langsung. Saya seronok bila tinggal di rumah di Kota Tinggi. Tenteram dan mendamaikan. Berbalik pada kisah tangan besar hitam yang berbulu tadi. Henny, iaitu kakak saya, pernah terlihat tangan hitam besar berbulu di luar tingkap biliknya pada waktu malam. Saya percaya apa yang diceritakan oleh kakak. Tetapi abang saya, iaitu Hezri, tidak percaya. Abang kata, kalau ada tangan yang berbulu, sudah tentu itu tangan spesies apes ataupun beruk kera. Mungkin betul juga kata abang Hezri kerana rumah kami dikelilingi oleh pokok buah-buahan. Masalahnya, semasa kejadian itu bukanlah musim buah-buahan pun. Bukan saja abang Hezri tak percaya, sepupu-sepupu kami di Singapura pun tidak percaya. Ketika mereka datang bercuti di rumah kami, mereka tidak nampak apa pun yang kami sering ceritakan. Hinggalah satu malam ketika kami sekeluarga bercuti di rumah tersebut, kami dikejutkan oleh abang Hezri. Kata abang, dia baru mengalami sendiri apa yang kakak Henny alami. Menurut abang Hezri, ketika sedang tidur, dia terdengar ada orang yang mengetuk tingkapnya. Mulanya dia malas nak layan. Abang Hezri ingatkan papa ataupun mama yang ketuk. Jadi dia buat tak kisahlah saja. Nampak dia buat tak kisah. Ini ciri-ciri anak derhaka, guys. Lama-kelamaan ketukan itu semakin kuat dan sebaik saja abang menoleh ke arah tingkap yang diketuk. Dia terkejut apabila melihat ada tangan besar hitam yang berbulu di luar tingkap. Apa lagi? Abang terus menjeritlah. Sambil menjerit, abang Hezri meluru keluar dari biliknya. Dia mengetuk bilik papa dan mama.
Cerita Abang Hezri amat kuat. Dan yang kuat itulah yang membuatkan saya dan kakak Hendy terjaga. Kami sekeluarga berkumpul di ruang tamu rumah. Setelah Abang Hezri menceritakan apa yang berlaku sebentar tadi, Papa dan Mama terus ke biliknya untuk meninjau kalau tangan besar hitam berbulu yang Abang Hezri nampak tadi ada lagi. Malangnya, tangan berbulu itu sudah pun gaib. Kisah tangan besar hitam berbulu itu tidak habis di situ saja. Mungkin tidak nampak sendiri, tapi kami sekeluarga mula percaya apa yang Abang Hezri nampak sebenarnya memang ada. Sorry kalau ada siapa-siapa dengar, phone berbunyi pula. Baik, kita teruskan. Mengikut cerita kakak Henny dan Abang Hezri, tangan itu bukanlah tangan monyet, siamang ataupun spesies beruk kera yang lain. Untuk mengesahkan lagi andaian itu, kami sekeluarga siap buat research lagi di internet. Hampir semua spesies beruk kera di kawasan Khatulistiwa kami kaji. Namun tangan semua beruk kera itu tak sama dengan apa yang kakak Henny dan Abang Hezri nampak. Setelah kejadian itu, setiap kali kami bercuti di rumah kami di Kota Tinggi, pasti Mama akan mengingatkan kami supaya jangan lupa tarik langsir atau ketika hendak tidur. Maksud Mama, jangan biarkan hanya tingkap kaca saja yang tertutup. Langsir perlu ditarik sekali. Kalau ada tangan besar hitam yang berbulu mengetuk, sekurang-kurangnya kami tak nampak. Kalau ada yang mengetuk-ngetuk tingkap, biarkan saja. Jangan sesekali buka tingkap. Pada cuti sekolah panjang dalam bulan Disember 2003, kami tinggal agak lama di rumah kami di Kota Tinggi. Sekali lagi, rumah kami itu diganggu oleh tangan besar hitam yang berbulu. Kali ini bilik saya pula. Sewaktu tingkap bilik saya diketuk, saya tersedar. Rasa takut mula menguasai saya. Namun, saya tidak panik sebab Papa dan Mama sudah berpesan. Kalau ada yang mengetuk, jangan menjerit atau panik. Keluar sahaja dari bilik perlahan-lahan. Itulah sebenarnya yang saya lakukan. Secara senyap-senyap saya keluar dari bilik dan mengejutkan Papa serta Mama. Dengan perlahan-lahan juga, kami masuk semula ke bilik saya. Kami memasang telinga. Kami dengar ada ketukan 5 kali pada cermin tingkap bilik saya. Namun tak nampak siapa pula yang mengetuknya. Ini kerana saya tidak mengelak langsir. Setelah 5 kali kaca tingkap diketuk, bunyi tersebut pun hilang. Malam itu, saya tak berani nak tidur dalam bilik. Tapi Mama kata dia akan temankan saya. Malam itu, buat pertama kali setelah berusia belasan tahun, Mama temankan saya tidur. Papa pula tidur di sofa di ruang tamu. Hanya kami bertiga saja yang tahu tentang hal ketukan tangan berbulu ini. Abang Hezri dan kakak Henny tak tahu apa yang berlaku. Mereka tidur nyenyak di bilik masing-masing. Papa dan Mama tak nak saya mengejutkan ataupun mengganggu mereka. Kami tak pastilah makhluk apa yang mengganggu. Setelah menceritakan kepada kakak Henny dan Abang Hezri pada keesokan paginya, pada sebelah petangnya pula, Abang Hezri dan Papa sibuk menggali tanah. Tanah itu disiram dengan air supaya ia lembek. Setelah siap membuatnya seperti lumpur, Abang Hezri dan Papa meletakkan lumpur tersebut di sekeliling rumah. Papa kata, kalau ada beruk kera yang mengetuk kaca tingkap, sudah tentu dia akan berdiri betul-betul di kaki 5 di bawah tingkap itu. Makhluk tersebut akan pijak lumpur tersebut. Jadi, dapatlah nanti kami mengecam siapakah gerangan tetamu itu melalui kesan tapak kakinya. Bijak. Bukan itu sahaja. Abang Hezri juga menepekkan tepung pada setiap cermin tingkap di rumah kami. Tujuannya sama, untuk menjejaki kesan-kesan tapak tangan makhluk yang mengetuk tingkap. Malam itu kami sekeluarga tidur di ruang tamu. Sebenarnya kami tidak tidur betul-betul pun, hanya tidur-tidur ayam saja. Semua tingkap ditutup rapat, namun langsir dibiarkan terbuka. Tujuannya, kalau ada bunyi ketukan, sudah tentu kami dapat melihat tangan yang mengetuk dengan jelas. Nak tahu apa yang kami jangkakan? Benar-benar berlaku. Kali ini bunyi ketukan tersebut datang dari arah bilik kakak Henny. Perlahan-lahan kami menuju ke biliknya. Ketika berdiri di hadapan pintu sahaja. Maaf, saya ulang balik ya. Ketika berdiri di hadapan pintu sahaja, inilah pertama kali kami sekeluarga dapat saksikan ada tangan hitam besar berbulu sedang mengetuk-ngetuk tingkap. Tangan itu memang besar. Tidak seperti tangan orang. Tidak seperti tangan mana-mana spesies beruk kera. Tangan itu hitam, berbulu lebat. Kami benar-benar terkejut.
Setelah bunyi ketukan itu senyap dan tangan hitam besar berbulu itu gaib, Papa bercadang hendak keluar dan memeriksa lumpur serta tepekan tepung yang Papa dan Abang Hezri letakkan petang tadi. Bagaimanapun niat Papa itu dihalang oleh kakak Henny dan Mama. Mama kata, kalau nak tengok kesan tapak itu pun, tengoklah esok pagi bila hari sudah terang. Bukan apa-apa, manalah tahu dibuatnya beruk kera itu ganggu Papa. Kami juga yang susah nanti. Pagi esoknya, sebelum sarapan, kami ni dah terlalu excited hendak tahu makhluk ataupun beruk kera apakah yang mengetuk tingkap kakak Henny. Dalam pada itu, kami sedikit kesal kerana tidak merakam kehadiran makhluk tersebut dengan handycam. Tidak ada seorang pun yang terfikir untuk berbuat demikian pada malam tadi. Disebabkan itu, awal-awal lagi Abang Hezri sudah bersiap dengan handycam, manakala kakak Henny dah bersedia dengan kameranya. Mereka akan merakam dan mengambil video sebagai bukti kehadiran beruk kera atau hantu di rumah kami. Imej-imej dan rakaman video beruk kera yang kami anggap hantu itu nanti dapat membuktikan kepada sepupu-sepupu kami di Singapura yang tidak percaya pada benda-benda seperti ini. Kami menuju di bahagian luar tingkap bilik kakak Henny. Yang menghairankan kami, tidak ada kesan tapak kaki di situ. Bukan di situ sahaja, malahan di mana-mana pun tiada. Pada cermin tingkap yang diketuk pun tak ada. Memang menghairankan. Tidak berpuas hati dengan hasil yang kami dapat pada pagi itu, kami mengelilingi lagi rumah, mencari kalau-kalau ada kesan tapak kaki atau kesan kehadiran makhluk itu di mana-mana. Tetapi hampa memang tak ada kesan langsung. Papa berkesimpulan, tangan beruk kera yang mengganggu kami beberapa kali sebelum ini sebenarnya bukanlah milik mana-mana haiwan. Ia adalah milik makhluk lain. Maksud Papa, makhluk lain itu adalah hantu. Kalau dinilai dan dihalusi betul-betul, generalisasi Papa ini memang berasas. Amboi, ayat dia generalisasi. Generalization. Lebih kurang itulah. Siapa lagi yang boleh hadir tanpa meninggalkan jejak atau kesan langsung? Pada awalnya, Papa tidak menceritakan kisah ini yang kami lalui ini kepada sesiapa pun, walaupun jiran kami. Namun setelah jerat lumpur yang Abang Hezri dan Papa pasang tidak lut, Papa mula bertanyakan kepada jiran kami, iaitu Pak Cik Jam Hari. Saya panggil dia Cik Jam. Cik Jam adalah pemilik asal tanah yang Papa beli itu. Cik Jam kata, bukan keluarga kami sahaja yang pernah diganggu. Sebelum ini ada juga rumah yang diketuk oleh tangan besar hitam yang berbulu. Namun gangguan itu sudah bertahun-tahun tidak muncul. Tiba-tiba, bila sesekali keluarga kami tinggal di situ, gangguan itu akan datang kembali. Untuk menghilangkan gangguan itu, Cik Jam yang juga penjaga rumah kami ketika kami pulang ke Singapura, mencadangkan supaya dibuat bacaan doa selamat di situ. Cadangan Cik Jam, Papa sambut baik. Setelah bacaan doa selamat dibuat, gangguan tangan hitam besar berbulu itu tidak berlaku lagi. Walau apapun, Papa pernah berkata kepada kami, sebenarnya kami ini beruntung kerana memiliki sebuah rumah di Malaysia. Sudahlah dekat dengan Singapura. Yang penting ia bersuasana kampung dan dikelilingi pula pokok buah-buahan. Papa boleh bercucuk tanam, menternak pelbagai jenis spesies ayam dan membeli ikan. Mana nak dapat semua itu di Singapura? Apa yang lebih mahal kata Papa adalah, jika kami tidak mempunyai rumah di Malaysia, sudah tentu pengalaman diganggu hantu tak akan kami rasakan. Betul lah kata Papa itu, pengalaman yang paling mahal adalah pengalaman yang ada kaitannya dengan hantu. Suatu hari pada bulan Disember 2006, suasana di gimnasium hari itu begitu meriah dengan hilai tower Roha dan kawan-kawannya. Dah cukup besarlah tu. Kau nak besarkan macam mana lagi? Usik Kamal pada Roha sambil matanya merenung nakal ke arah dada wanita separuh abad itu. Roha yang merupakan jurulatih aerobik dan juga pengurus gimnasium itu terkekeh-kekeh ketawa tanpa perasaan malu. Sengaja digoyang-goyang dadanya itu seolah-olah mahu semua mata jantan yang berada di dalam gimnasium berkenaan tersembul keluar. Aku dan Mia yang bersama-sama dalam latihan aerobik itu benar-benar jengkel dan meluat dengan gelagak mereka. Tetapi selagi hal tersebut tidak menyentuh hal peribadi kami, buat bodoh sajalah. Seketika kemudian, suamiku, iaitu Syamil,
turut datang ke gimnasium untuk menggunakan beberapa peralatan senaman. Syamil memang rajin ke gym untuk kecergasan dan menjaga bentuk badannya. Sebab itu, aku juga terpanggil untuk melakukan perkara yang serupa. Melihat kedatangan Syamil secara spontan, Roha kelihatan lebih bersemangat. Walaupun sudah berumur 50-an, tetapi sikap periang dan gediknya menjadikan Roha itu seperti awet muda, seksi dan bintang kesayangan rakan-rakan lelaki termasuklah suamiku. Hingga kan aku yang jauh lebih muda dan cantik pun seperti tidak wujud langsung di mata Syamil setiap kali kami berada di gimnasium itu. Dah, mungkin aku saja yang berfikiran negatif. Aku memujuk rasa cemburu yang mula bersarang di dalam hati. Selesai aktiviti di gimnasium, Syamil mengajak aku dan Mia ke sebuah restoran. Kami pergi secara berasingan kerana sebaik sahaja lepas habis kerja, aku dan Mia yang merupakan rakan sekerja telah pergi ke gym dengan menaiki kereta Mia. Sesampai di restoran, aku terkejut kerana rupa-rupanya Syamil menumpangkan Roha dan 2 orang lagi rakannya untuk turut serta menikmati hidangan di restoran itu. Mulanya aku berfikiran terbuka, tetapi sebaik saja aku dan Mia mengambil tempat duduk, terdengar suara Syamil memuji Roha tanpa berselindung dan tanpa menghiraukan perasaanku. Cantik betul lah you ni Roha, awet muda lah. Apa rahsia you? Alah, apa kurangnya you ni? Tekap. Balas Roha mengada-ngada sambil memicit lengan suamiku yang berotot. Perbuatan itu disusuli dengan gurauan bertepuk tampar di antara Roha dan Syamil, sementara rakan-rakan Roha yang lain turut usik-mengusik serta berbalas gurau. Kejadian itu membuatkan aku rasa hilang selera akibat meluat dan sakit hati. Aku mengajak Mia mengantarku pulang ke rumah. Semasa bangun untuk keluar dari restoran itu, menerusi cermin besar yang dilekatkan pada dindingnya, aku lihat ada satu lembaga hitam seperti seekor mawas tua yang hodoh berada di antara Syamil dan rakan-rakan yang lain. Aku menoleh ke belakang tetapi tiada apa yang pelik. Namun sebaik aku memandang semula ke cermin di dinding, aku hampir terpekik apabila melihat lembaga hitam yang hodoh itu turut merenung tajam ke arahku sambil menyeringai seolah-olah mengejekku. Aku toleh sekali lagi ke arah Syamil. Kelihatan Roha yang duduk di sebelahnya sedang tersenyum simpul ke arahku. Sedangkan Syamil pula bagaikan tidak sedar yang isterinya sudah tidak ada di meja makan itu lagi. Hati, cepatlah. Kau kata nak balik tadi. Jomlah aku hantarkan. Jerit Mia dari pintu restoran. Ya, aku datang. Jawabku gugup dan terus mengikuti Mia ke keretanya. Aku ceritakan segala yang berlaku pada Mia dan dia menasihatiku agar jangan berputus asa dengan sikap Syamil. Mia juga menyuruhku berusaha supaya Syamil pergi beriadah di gimnasium yang lain agar dapat menjauhkan diri dari perempuan misteri seperti Roha. Aku cuba melupakan peristiwa pelik itu. Syamil pula pulang awal dan bersikap tenang. Aku langsung tidak menyentuh isu yang berlaku dan melayan makan minumnya seperti biasa. Malam itu, tatkala kami sedang berasmara, telefon bimbit Syamil asyik berdering menyebabkan dia bangun dan menjawabnya. Aku dengar Syamil berbisik-bisik di telefon, tetapi tidak dapat menangkap bunyi butirannya. Kemudian Syamil terus saja mengenakan pakaian, mengambil kunci kereta dan keluar dari rumah tanpa menoleh atau mengucapkan sepatah kata pun padaku yang tersadai di atas ranjang. Memang melampau gila ni. Aku terasa sebab dan hiba. Sanggup Syamil meninggalkan aku sewaktu sedang berasmara dengannya dan pergi kepada seorang yang lebih penting. Aduh, semak betul lah. Saya bila baca ni, ini aduh, mak. No. This is not a gay boy, okay? Naya berkarim. Tak apa, saya teruskanlah. Siapa ya? Dalam kepala aku ketika itu hanya ada jelmaan mawas hodos. Itu saja yang terbayang-bayang. Aku teringat nasihat Mia agar tidak berputus asa dengan sikap Syamil. Ya, aku akan cuba sedaya yang mampu. Kalau jodoh kami panjang, insya-Allah pasti akan ada penyelesaiannya. Siap berpakaian tracksuit dan bersepatu sukan, aku gapai basikal mountain bike dan meredah kegelapan malam menuju ke gimnasium yang letaknya tidak jauh dari rumahku. Aku yakin naluri aku tidak silap. Syamil pasti menuju ke situ. Sesampai di gimnasium, aku pasti ianya lengang kerana waktu operasi hanya sekitar pukul 10 malam, sedangkan waktu sekarang ialah 11.30 malam. Tapi kereta Syamil ada di situ.
Aku berjalan terhandap-handap seperti pencuri menuju ke arah bilik peralatan senaman. Jelas terdengar di telinga bunyi suara orang yang mengerang-gerang dengan begitu dahsyat sekali. Apa yang kutakuti rupanya betul-betul terjadi di hadapan mata. Syamil sedang begitu asyik berselingkuh dengan Roha, si jelmaan mawas betina. Mereka langsung tidak menyedari akan kehadiran aku kerana terlampau seronok bercengkerama. Ya Allah, aku rasa kepala aku bagaikan hendak pecah dan kasihku pada Syamil punah ranah pada masa itu juga. Apa boleh aku fikir? Keadaan begitu tegang dan aku amat marah akibat cintaku dikhianati. Aku tanggalkan sepatu yang kupakai dan aku hempuk ke arah kedua-dua makhluk yang sedang bergumul itu. Syamil berdarah di dahi dan terlompat akibat terperanjat yang amat sangat. Roha pula luka di bibir juga dilanda kejutan. Apa yang tidak terduga, dalam keadaan tanpa pakaian itu, Roha menerkam ke arahku dan cuba menggigit lengan serta bahuku dengan giginya yang tajam. Berdarah lenganku akibat gigitannya yang ganas. Tindakan spontan aku ialah menumbuk dan menendang tubuhnya bertubi-tubi. Melihat kami bergaduh dan saling memukul, Syamil menarik tangan Roha dan memeluknya. Mungkin dia takut Roha mati dikerjakan oleh aku. Sikap Syamil itu menyebabkan aku tersedar siapa Roha di hatinya. Aku tinggalkan mereka berdua tanpa sepatah kata dan terus balik ke rumah. Syamil balik tidak lama selepas itu dan kami pun bertengkar. Aku cuba meyakinkan Syamil tentang siapa Roha yang pernah aku lihat dan tahu. Tetapi dia menuduh aku cemburu serta busuk hati terhadap cinta hatinya. Malah dengan selamba dan tak merasa bersalah, dia menceraikan aku. Akhirnya aku berpisah juga dengan suami yang setelah 15 tahun usia perkahwinan kami. Tetapi aku reda dan 2 orang anak yang sudah remaja yang kini tinggal di asrama adalah kekuatanku. Untungnya, aku masih lagi mempunyai pekerjaan sebagai jaminan masa hadapan. Cuma, kasihan Syamil. Bekas suamiku yang tegap sasa itu begitu bangga dan taksub mengusung teman wanita kesayangannya itu menaiki motosikal dan kadang-kala kereta yang pada pandangannya cinta hatinya itu begitu anggun dan seksi. Sedangkan hakikatnya apa yang aku nampak ialah dia hanya mengusung seekor mawas betina yang tua dan hodoh rupanya. Lantaklah, suatu hari nanti pasti Syamil akan sedar juga siapa Roha.